Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita dalam sesi Talaqi Tadabbur diajarkan oleh Baghdadi Learning Center. InsyaAllah pada sesi kali ini kita akan teruskan dengan bahagian Tadabbur. InsyaAllah kita akan ambil sedikit pengajaran daripada apa yang kita telah baca tadi secara tajwid, secara memahami hukum hakam bacaan. Sekarang ni kita akan cuba memahami kandungan yang menjadi tuntutan dalam agama dan tuntutan ke atas semua orang Islam untuk memahami Al-Quran, untuk paling kurang untuk berusaha untuk memahami Al-Quran, berusaha untuk Al-Quran ini salah satu usaha kita untuk mencetuskan anda semua dalam pencarian ataupun usaha untuk memahami isi kandungan Al-Quran Al-Karim. Baik, pada malam ini insyaAllah kita akan pergi satu persatu muka surat yang kita baca tadi, ayat-ayat yang kita baca tadi. A'udzu billahi minasy rajim. Qala Allah azza wa jalla fi kitabihil karim wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh. Ni Allah Ta'ala beritahu telah berkata orang-orang Yahudi dan Nasara, nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh. Nahnu ni maksud dia kami. Kamilah nahnu dalam bahasa Arab. Kami ni kalau mana-mana pun sebut nahnu lah kami. Abna'ullahi wa ahibba'uh. Anak-anak Allah dan kekasih-kekasihnya. Jadi orang Yahudi dan Nasara ni mereka mengaku bahawa mereka ni anak-anak Allah dan kekasih-kekasih Allah. Bila kita rujuk kembali kata orang Yahudi dan Nasara ni mereka mendakwa bahawa Nabi Isa AS telah menyebut bahawa ada satu kalimat Nabi Isa sebut bahawa sesungguhnya Allah Ta'ala ni seperti bapa dalam seolah-olah melayani anak-anaknya, iaitu hamba-hambanya seperti bapa yang melayani anak-anaknya. Mereka salah faham, jadi mereka kata daripada situ dah timbulnya isu mereka pendakwa bahawa Nabi Isa ni dan mereka juga sebab ada satu ayat tu Nabi Isa kata aku dan kamu. Ini maknanya mereka semua tu dan Nabi Isa tu seperti anak-anak Allah, Tuhan. Jadi Nabi Isa memaksudkan bahawa layanan Allah terhadap hamba-hambanya. Tapi mereka salah faham. Mereka kata dari situ mereka kata nahnu abna'ullah wa hibba'u, kamilah anak-anak Allah dan kasih-kasih Allah. Dalam memahami jika ada dan jika kita baca kitab-kitab yang berkenaan dengan comparison study lah dari sudut religion, dari sudut perbandingan agama, kita boleh lihat Injil banyak nuskhah. Ada beberapa nuskhah, contohnya nuskhah Lukas, Markus, nuskhah berbagai nuskhah lah. Dan ada beberapa ada juga nuskhah Yahya yang dikenali juga. Ada juga saya terbaca beberapa tulisan mengenai nuskhah yang ada dalam kitab Injil. Dan ada nuskhah yang tidak diterima oleh Kongres Kristian lah. Dan nuskhah tersebut tidak mendakwa bahawa Nabi Isa ni anak Allah, tidak mendakwa sedemikian. Jadi mereka menolak nuskhah tersebut. Dan nuskhah tu banyak, mungkin boleh rujuk lah kitab-kitab yang berkenaan dalam comparison studies ataupun dalam pengenalan dalam agama Kristian. Kita pun ada tulis juga beberapa berkaitan dalam isu-isu authenticity. Kita kata keaslian kitab Injil
Sebab kita pun percaya wujudnya, kita juga beriman bahawa Nabi Isa alaihissalam juga diturunkan kitab. Diwahyukan kitab. Jadi adalah sampai di sini beberapa nuskah sampai daripada zaman kita ni. Dan sebelum ni pun lagi ada beberapa nuskah yang dikatakan nuskah yang digunakan pakailah oleh mereka. Dan dari situlah mereka dakwa kata mereka ini anak Allah dan kekasih-kekasih Allah, kekasih-kekasih Allah. Kemudian Allah Ta'ala kata, Qul, katakan balik, jawab mereka balik. Falima yu'adzibukum bidhunubikum. Kenapa, kalaulah hampa kata lagu tu, hampa ni kekasih Allah dan anak Allah. Falima yu'adzibukum bidhunubikum. Siapa Allah ni siksa hampa terhadap dosa hampa buat? Falima yu'adzibukum bidhunubikum. Bal antum basyarum mimman khalaq. Sesungguhnya hampa ni manusia yang dia cipta oleh Allah. Seperti Allah Ta'ala kata kat mereka, Qul, kata kat mereka, Qul yu'adzibukum bidhunubikum wa yu'adzibukum. Kenapa Allah Ta'ala hampa kata hampa ni anak Allah, kasih Allah. Tapi Allah Ta'ala siksa hampa. Bal, bahkan hampa ni, antum, kamu semua ni, hanyalah manusia mimman khalaq, daripada apa yang Allah jadikan. Yaghfiru liman yasha' wa yu'adzibu man yasha'. Allah Ta'ala berhak untuk mengampun siapa yang dia nak, dan Allah Ta'ala berhak untuk menyiksa sesiapa yang dia nak. Lepas tu walillahi mulku samawati wal ardh wa ma bainahuma. Allah Ta'ala ni lah, kita kata mulku samawati wal ardh, pemilik langit dan bumi dan apa yang ada di antaranya. Wa ilaihil masir, dan kepada Allah lah tempat kita kembali, tempat kembali. Ini dalam kalau kita baca kitab yang ini antara kaedah jidal ataupun sebagainya. Tak apa, saya tak bincang dalam isu tu. Yang penting sekarang ni jawapan Allah Ta'ala terhadap mereka yang mengaku bahawa mereka itu anak-anak Allah dan wa ahibba'u, dan kasih-kasih Allah. Dan ada beberapa riwayat lah dalam hadis Nabi yang Nabi terima macam ni. Nabi pun tempat kata, Nabi, ayat ni diturunkan juga kerana nak menenangkan Nabi. Sebab orang Yahudi kata, kami ni, orang Yahudi dan Nasara kata, kami ni anak Allah dan kasih-kasih Allah. Dan mereka kutuk Nabi Muhammad SAW. Mereka tak mengikut Nabi Muhammad SAW. Jadi Allah Ta'ala berturut ayat nak kata, mereka ni memang, tu Allah Ta'ala kata, jawab balik. Qul, jawab mereka balik. Faliman a'adzabukum bidhunubikum. Tu Allah Ta'ala ajak kepada Nabi SAW. Kemudian, ya ahlal kitab. Highlight adalah ni. Tekan ni. Highlight ni. Okay. Ya ahlal kitab. Baik. Ya ahlal kitab. Qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum. Qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum ala fatratin min ar-rusuli an taqulu ma ja'ana min syawal nadhir. Wahai orang-orang ahli kitab, wahai ahli kitab. Qad ja'akum, Allah Ta'ala kata, qad ja'akum, telah datang kepada kamu rasuluna yubayyinu lakum, rasul kami menerangkan kepada kamu, ala fitratin minar rusul, tetapi dan beberapa ala fitratin minar rusul, ala fatrah ni tempoh, ala fatrah menjelaskan, maknanya telah datang kepada kamu rasuluna yubayyinu lakum. Qad ja'akum, wahai orang-orang ahli kitab, qad ja'akum, telah datang kepada kamu rasuluna yubayyinu lakum, rasul kami, rasul Allah lah, yubayyinu lakum ni menerangkan kepada kamu, ala fatratin, ketika
ketika fatrah ni tempoh minar rusul, yang tak ada rasul, yang tak ada utusan, tempoh yang terputusnya utusan. Ala fatratin minar rusul an taqulu ma ja'ana min basyirin wala nadhir. Sementara hampa duk kata ma ja'ana, tak ada apa pun datang pada kami daripada min basyirin, daripada orang yang menyampaikan berita gembira. Basyir, menyampaikan berita gembira. Wala nadhir, dan tak ada orang pun yang bagi peringatan kami. Dia berkata lagu tu. Lepas tu Allah Ta'ala kata apa? Faqad ja'akum basyirun wa nadhir. Sesungguhnya, faqad, sesungguhnya, maka sesungguhnya. Ini taukid. Sesungguhnya maknanya untuk litakid, untuk menekankan. Ja'akum, telah datang kepada kamu basyirun wa nadhir, orang yang memberi berita gembira dan juga peringatan. Siapa ni? Muhammad SAW lah. Kau apa tak ikut dia? Wallahu ala kulli syai'un qadir. Dan Allah Ta'ala berkuasa atas segala sesuatu. Nampak? Terang-terang yang kata mereka ni dia buat perangai. Jadi Allah Ta'ala nak tunjuk kita, inilah kita kata perihal kaum Israel, perihal orang Yahudi dan Nasrani. Lepas tu sambung, wa idh qala Musa. Okey, ni tadi cerita pasal Nabi Yahudi, kaum golongan Yahudi dan Nasrani yang mengaku kata depa ni ialah kekasih Allah dan juga anak-anak Allah, mengaku lagu itulah kan. Okey, tak apa. Lah ni kita masuk pula cerita Nabi Musa. Wa idh qala Musa liqaumihi, ketika mana Musa berkata kepada kaumnya, ya qaumi dzkuru ni'matallahi 'alaikum, wahai kaumku, ingatlah nikmat yang Allah Ta'ala bagi ke atas kamu. Idh ja'ala fikum anbiya, ketika mana Allah Ta'ala jadikan di antara kamu itu nabi-nabi, anbiya. Wa ja'alakum muluka, dan menjadikan di kalangan kamu juga raja-raja. Wa ja'alakum muluka wa ataakum ma lam yu'ti ahadan minal alamin, dan Allah Ta'ala bagi kepada kamu benda apa yang orang lain tak dapat dalam dunia ni. Minal alamin, tak ada siapa pun dapat melainkan kamu yang dapat. Ma lam yu'ti ahadan minal alamin. Nampak? Nabi Musa kata kat kaum dia, kaum Bani Israel lah. Yahudi Nasrani Bani Israel lah. Ya qaum, wahai kaumku, ingatlah nikmat yang Allah Ta'ala bagi kat hampa. Allah Ta'ala bagi hampa kat hampa. Allah Ta'ala jadikan antara hampa ni nabi-nabi. Allah Ta'ala jadikan di kalangan hampa ni raja-raja. Dan Allah Ta'ala jadikan di kalangan hampa ni juga satu kurniaan yang Allah Ta'ala, yang orang tak dapat, hampa je dapat. Benda ni banyak. Kalau kita buku tafsir banyak. Memang betul pun. Nabi-nabi banyak daripada kalangan Bani Israel. Kemudian raja juga pun, bila mai tang raja ni, orang beberapa mufassirin, ahli tafsir telah menafsirkan bahawa depa ni masa duduk di Mesir ni, depa ni ditindas. Maknanya ditindas lah. Contoh macam di Mesir dengan Firaun ni, depa ditindas sebagainya. Jadi bila mana kata depa dapat kebebasan, contoh depa bebas zaman dulu ni apa dia? Cukup orang tu ada tunggangan, ada bini, dan dia boleh tanggung, maknanya boleh kendalikan rumah tangga dia. Maknanya dia raja pada rumah tangga dia, tidak terikat, maknanya merdeka, tak ada apa, tak bukan hamba. Jadi ini antara nikmat. Sebab Bani Israel ni kaum yang ditindas di Mesir, ditindas oleh bangsa Qibti. Depa ditindas. Jadi Allah Ta'ala bagi nikmat tu kat depa. Muluka. Dan ada beberapa ahli mufassir pun cakap memang raja-raja yang boleh, yang mentadbir wilayah-wilayah lah. Jadi beberapa tafsiran mengenai kataan muluka ni boleh terujuk tafsir. Lepas tu wa ataakum ma lam yu'ti ahadan minal alamin,
Dan hampa telah diberikan oleh Allah Ta'ala apa yang tidak diberikan pada mana-mana orang minal alamin, dalam sekalian alam ni. Tak ada hampa yang dapat apa dia. Antaranya ialah apa? Ni'mat manna wassalwa. Tak ada satu kaum pun yang dikurniakan manna wassalwa, makanan dari syurga, melainkan Bani Israel. Boleh rujuk surah Al-Baqarah. Baca Al-Baqarah. Macam mana Allah Ta'ala bagi kat mereka manna wassalwa, makanan daripada syurga. Ingatlah, manna wassalwa ni antara makanan yang dikurniakan kepada Bani Israel zaman tu lah, zaman Nabi Musa AS, yang tak dikurniakan pada mana-mana hal lain. Jadi kalau kita duk dengar orang duk dakwa kata ini ialah manna, ini ialah salwa, itu hanyalah dakwaan semata-mata dan tidak pernah ataupun takkan boleh dibuktikan bahawa itu ialah manna wassalwa. Memang ada beberapa produk-produk makanan yang depa mendakwa bahawa itu ialah manna, tapi tiada sebarang bukti dari sudut saintifik ataupun dari sudut hukum yang kata membuktikan bahawa mana yang disebut dalam Quran itu ialah mana yang ada sekarang di pasaran. Tak boleh, tak ada bukti yang jelas. Boleh dakwa macam tu jelah. Mungkinlah boleh buat produk nama mana jelah, tapi bukanlah mana yang disebut tu ialah mana yang dapat zaman Nabi Musa AS tu. Kalau duk dengar lah ada orang duk mendakwa bahawa dia jual mana, kononnya mana ini ialah makanan yang dimakan, yang dikurniakan oleh Allah Ta'ala pada syurga pada zaman Nabi Musa, itu tak betul lah. Sebab tak ada orang yang dapat, melainkan zaman tu, zaman pada jatuh pada Bani Israel saja. Manakala beberapa bukti saintifik dari sudut kononnya benda itu ada di tempat itu sahajalah, tempat itu kononnya memanglah beberapa pendapat bahawa apabila Allah Ta'ala menyesatkan yatihu fil ard, yani Allah Ta'ala bagi mereka ni sesat sebab tak mengikut perintah, Allah Ta'ala bagi sesat 40 tahun dekat padang pasir tu. Memanglah beberapa ahli sejarah mengatakan bahawa kawasan itu adalah kawasan Sudan dan sebagainya, maka kawasan itu mungkinlah tempat turunnya manna wassalwa. Ini hanyalah kita kata teori-teori yang tak dapat dibuktikan kesahihannya. Boleh buat teori tapi tak boleh bukti kesahihannya. Maknanya hanyalah ihtimal, benda yang kemungkinan sahaja. Tapi tak ada lah boleh tak boleh kata lagu tu lah. Jadi tak boleh jadi lagu tu. Sebabnya Allah Ta'ala kata fatakum malam yuti'ala min amin, tak ada nikmat Allah Ta'ala bagi melainkan kepada dia sahaja. Okey. Lepas tu Nabi Musa kata, ya qaum idkhulu arda muqaddasatan allati kataballahu alaikum. Kataballahu lakum. Baik. Zoom bagi nampak sikit. Okey, ni. Okey. Baik. Ya qaumi dukhulul arda muqaddasatan allati kataballahu lakum wa la tartaddu ala adbarikum fanaqalibu khasirin. Wahai kaumku, udkhulu, masuklah kamu ke tanah suci itu, al-ardal muqaddasah, tanah suci itu yang allati kataballahu lakum, yang ditetapkan oleh Allah untuk kamu. Wala tartaddu, dan janganlah kamu kita kata memalingkan ala adbarikum, janganlah kamu memalingkan tanah tu ke belakang. Fatanqalibu khasirin, maka kamu akan jadi orang-orang yang rugi. Jadi Allah Ta'ala kata, Nabi Musa kata, jangan patah belakang lah, masuk
tanah suci tu Allah tetapkan dan jangan patah belakang. Kalau tak, kalau patah belakang, hampa akan jadi orang-orang yang rugi. Okay. Ulama berpendapat lagi mengenai apakah itu Ardul Muqaddasah. Jadi macam-macam lah pendapat. Ada yang kata antaranya ialah Palestin lah. Ada yang kata antaranya ialah sebahagian tanah daripada Jordan dan Palestin. Ada sebahagian mengatakan daripada Dimashq, daripada tanah Syam. Kerana Syam ini tanah yang disucikan daripada syirik. Jadi macam-macam pendapat. Ada juga yang katakan macam-macam pendapat. Jadi tak apalah, yang penting mereka dapat perintah daripada Nabi, daripada Allah SWT untuk masuk ke dalam tanah tersebut dan jangan berpaling, maka kata mereka akan jadi orang yang rugi. Apa dia balas dekat Nabi Musa AS? Ya Israel ni, apa dia balas apa kat Nabi Musa AS? Okay. Dia balas apa? Qalu ya Musa. Mereka kata apa? Qalu, mereka telah berkata, wahai Musa, inna fiha qauman jabbarin. Qalu ya Musa, wahai Musa, inna fiha, sesungguhnya pada tempat itu qauman jabbarin. Qauman, kaum-kaum yang besar, yang gergasi, yang kuat. Jabbarin, dan kejam. Jabbarin ni kuat. Wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha. Fa yakhruju minha fa inna dakhilun. Dia kata, wahai Nabi Musa AS, wahai Musa, ya Musa, inna fi, sesungguhnya pada tempat yang hangsa kami masuk ni, satu kaum yang kejam dan besar lah, kejam Jabbarin, besar. Wa inna lanadkhulha, dan kami takkan masuk tempat tu. Hatta, sehinggalah kaum tadi yang ganas, yang kejam tu, yakhruju minha, keluar daripada dia. Fa in yakhruju minha, jika dia keluar daripada tempat tu, fa inna dakhilun, barulah kami masuk. Mula-mula Nabi Musa kata, udkhulul arda muqaddasatan allati kataballahu lakum tartaddu ala adbarikum fataqribu khasirin. Masuk tanah tu, jangan patah belakang, tidak apa nanti rugi. Kenapa? Sebab nak kena pergi perang lah. Dan kena pergi jajah tempat tu lah. Masuk daulat, jadi cuba supaya jadi tempat mereka lah. Lepas kita apa, wahai Musa, masa kan masuk tempat yang harus masuk ni, ada kaum yang kejam dan besar. Dikatakan dalam beberapa tafsir bahawa ada kaum yang gergasi dan besar yang mungkin kalau masuk, mereka akan kalah lah. Itu dia kata apa, kami takkan masuk sampai mereka tu keluar, baru kami masuk. Kalau mereka keluar, baru kami masuk. Mereka tak mau berperang, mereka tak mau susah payah. Lepas tu Nabi kata, Nabi kata ni, ya qaum izkuru, ingatlah nikmat Allah Ta'ala bagi pada hampa. Ingat bagi hampa. Dah bagi semua-semua ni, betul orang kata, masuk dalam tanah tu, dia pun tak mau dengar juga. Tak mau dengar, tak apa. Dia tak mau dengar, kan? Dia tak mau dengar juga, susah. Lepas tu, Nabi Musa kata, kalau hampa tak masuk, hampa akan rugi. Maknanya hampa akan rugi. Kalau hampa patah balik, hampa akan rugi. Lepas tu dia kata kat Musa, hampa nak masuk macam mana? Ada orang kuat-kuat, macam tu kami mana boleh masuk. Kalau hampa nak kami masuk, boleh. Dia bukan keluar tu, baru kami masuk. Dia kata kutu kat Musa. Lepas tu, dia tak masuk lagi orang ni. Lepas tu telah berkata, qala rajulan minal ladhina yakhafuna an'ama Allahu 'alaihim adkhulu 'alaihimul baba. Telah berkata dua orang. Rajulan, dua orang ni, siapa dia? Dua orang daripada imam-imam ataupun pimpin-pimpin yang dilantik oleh Nabi Musa daripada kaum Bani Israel lah. Daripada 12 orang yang dipimpin tu, 12 orang Nabi Musa lantik tu, kepala-kepala kaum Bani Israel ni. Dua orang daripada mereka ni kata, mereka ni, tengok ayat ni. Qala rajulani, telah berkata dua orang, minal ladhina yakhafuna an'ama Allahu 'alaihima,
daripada orang yang takut terhadap apa yang Allah telah bagi kepada mereka. Maknanya mereka ni orang beriman takut pada Tuhan lah. Mereka ni kira nak merealisasikan apa, nak tunaikan perintah Tuhan lah. Sebab apa ni? Kataballahu lakum. Allah Ta'ala yang tetapkan pada masuk tanah tu. Tanah suci tu. Dia kata apa? Depa ni kata apa? Ni depa ni kepala-kepala ni. Dua orang kepala ni. Depa kata apa? Udkhulu alaihimul bab. Masuk melalui pintu gerbang. Pintu. Pintu gerbang tu saya baca dalam tafsir dia kata dia ialah pintu gerbang lah. Tapi udkhulu alaihim, masuk melalui pintu ni. Al-bab maknanya pintu itu. Pintu gerbang yang dimaksudkan lah. Kalau tafsir kita ni tulis terjemahan tulis serbu lah. Udkhulu alaihimul bab. Serbu kot pintu tu. Pintu gerbang tu. Pintu tu lah. Pintu gerbang negeri tu. Fa'idha dakhaltumuhu, jika hampa masuk melalui pintu gerbang tu, fa'innakum ghalibun, sesungguhnya hampa akan menang. Kita akan menang lah. Mereka akan menang lah. Maksudnya akan menang. Lepas tu dia kata, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Ke atas Allah ada tempat hampa untuk bertawakal jika hampa ni orang-orang yang beriman. Jadi depa dorang ni antara bani apa, antara kita kata orang yang beriman lah dengan Nabi Musa AS dan antara orang yang mengikut kita kata mengikut janji yang ditetapkan. Maknanya mereka janji nak taat pada Musa, mereka diikut dan mereka dorang ni. Tapi masalahnya mereka dorang ni tak diendahkan. Tak diendahkan. Jadi dalam kali memang lepas ni kita akan baca pula. Qalu ya Musa inna dkhulaha abadan ma dama fiha. Mereka katakan Musa, kami tak akan masuk daripada kat dalam tu. Fadhhab anta wa rabbuka faqatila. Hapilah dengan Tuhan bunuh depa. Lepas tu baru kami dan kami kat sini tunggu apa dah bunuh apa baru kami masuk betul. Macam itulah. Tapi ini pada muka surat yang seterusnya ni ceritalah sambungan cerita dia. Sambungan kesudahan cerita apa yang berlaku lah antara Nabi Musa dan kaum dia ni. Tapi nak kata daripada muka surat kita baca ni kita dapat bahawa kaum Bani Israel ni memang perangai macam ni, nampak perangai dah. Orang duk habaq dah. Orang dah dapat ni. Bukti dia apa? Ni Allah Ta'ala dah bagi dah ni. Allah Ta'ala dah hantar orang, dah bagi dah kat mereka nikmat sebagainya. Tapi mereka masih lagi ingkar. Masih lagi tak mau nak terima. Ini antara sifat Bani Israel ni yang kita kata sombong, nak bermegah-megah. Mereka tak mau terima apa yang mereka tak mau terima hakikat yang mereka tu panggil tu. Sebab kita kena faham yang memang banyak Nabi-Nabi ni daripada Bani Israel kan. Jadi kita kena, ini antara Allah Ta'ala dah bagi tahu kita. Dan Nabi Muhammad bila dia dapat kecaman daripada kejian daripada Bani Israel ni, daripada Yahudi Nasrani, Allah Ta'ala bagi tahu kat dia. Ini yang Allah Ta'ala cerita kat kita. Ini yang berlaku. Maknanya antara zaman Nabi Musa dan Nabi Muhammad ni berapa puluh tahun, berapa ratus tahun. Jadi nak kata Nabi Muhammad jangan risau. Depa ni memang panggil lagu tu dah. Tu Allah Ta'ala rakam semula balik apa yang berlaku antara Nabi Musa dan kaumnya Bani Israel. Cuba perhati tengok cerita Nabi Musa belah Lut yang dia lari pada Firaun. Mana ada kaum lain dapat macam tu punya nikmat, boleh lalu kot Lut. Bani Israel saja yang dapat benda tu. Jadi terah lagu tu pun depa tak ada beberapa ahli tafsir mengatakan depa ni terlalu mudah dapat mukjizat. Jadi depa Allah Ta'ala bagi depa menjadi manja kadang-kadang. Jadi depa ni depa tak mau masuk. Padahal Allah Ta'ala kata dah, kalau hampa berpaling, hampa takkan dapat masuk. Lepas tu siap orang kata lagi, ketua depa kata apa? Kalau hampa masuk ke pintu gerbang tu, hampa boleh menang lah. Tapi depa
tak mau jenis perangai ketegak piang, tak mau juga masuk, kesudahan dia kena tengoklah ayat yang seterusnya pada sesi yang depan lah, dengan ustaz kita. InsyaAllah setakat ni je perkongsian saya. Mohon maaf tak ada kesilapan atau kekurangan. Sebarang cadangan, komentar boleh terus komen di ataupun tinggalkan pesanan di YouTube ataupun di page Facebook kita. Okey, baik. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.